Tapi kalau berlaku zaman Perdana Menteri kita datang daripada UMNO, orang yang Datuk Seri Najib angkat menjadi Menteri Kanan, Menteri Pembangunan Luar Bandar, betul tak betul? Saya cuma merayu supaya Datuk Seri Ismail Sabri tolonglah tengok sikit institusi kehakiman dengan Jabatan Peguam Negara. Berlakulah adil. Kenapa tak ambil tindakan pada Nazlan sampai hari ini? Kenapa tak ambil tindakan kepada Zeti sampai hari ini? Tuan-tuan, SPRM hari ini mendedahkan bahawa dia dah bagi kertas siasatan untuk Nazlan didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Kesisaan. Kerana dia tidak istiarkan, dia ada conflict of interest. Dia bukan hanya company secretary. Dia bukan hanya head of corporate and legal Maybank. Dia bukan hanya, tuan-tuan, sebagai general counsel Maybank, ketika mana 1MDB nak pinjam duit Maybank 6.1 juta bilion untuk beli syarikat kroni Tuan Dr. Mahathir Ananda Krishnan Tanjung Energy holding tadi tu. Maybank bagi pinjam lebih kurang 4 bilion sahaja. Tuan-tuan, maknanya dia terlibat secara langsung. Dan dalam minit-minit mesyuarat yang Datuk Seri Najib nak bagi untuk bukti baru ini, menjelaskan nama Nazlan disebut. Nazlan antara orang yang terlibat, tuan-tuan. Terlibat dalam proses mencadangkan supaya 1MDB tubuhkan sebuah syarikat bernama SRC untuk projek perolehan jana kuasa elektrik yang dipanggil Tanjung Energy Holding ini, tuan-tuan. Maknanya saudara, hari ini orang yang Mahathir angkat tak ada pengalaman dalam sebarang kes jenayah. Nazlan ni seorang hakim di Mahkamah Komersial, tuan-tuan. Diangkat menggantikan Hakim Sofian Razak. Siapa Hakim Sofian Razak ni? Hakim Sofian Razak ni, abang dia, tuan-tuan, ialah Saufi Razak, Esko Kerajaan Negeri Pahang. Kerana dia orang UMNO, Datuk Seri Najib orang UMNO, maka dia kata, ni, Sofian Razak tak boleh menjadi hakim mengadili kes SRC International. Tapi yang dia gantikan Sofian Razak ni, tuan-tuan, saya yakin, tuan-tuan, Mahathir tahu penglibatan dia. Mahathir tahu penglibatan Hakim Nazlan dalam menubuhkan SRC. Tapi yang paling saya sakit hati, tak boleh terima, tuan-tuan, bila dia nak jatuhkan hukuman kepada Datuk Seri Najib, dia kata Najib bersalah bila mana dia dengan niat yang jahat, tuan-tuan, telah mencadangkan penubuhan SRC itu sendiri sudah menunjukkan dia ada niat tak baik. Rupa-rupanya yang mencadangkan penubuhan SRC, dia dengan kawan-kawan Maybank dia sendiri, tuan-tuan. Itu sebab kita minta supaya SPRM dah terang, dah ada kes. Tetapi Jabatan Peguam Negara, tuan-tuan pun tahulah, lantikan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Betul tak betul? Itu sebab kita tanya dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Kita tanya dengan dia, kenapa tak tukar Peguam Negara? Disambungkan pula. Disambungkan pula. Adakah dia nak salahkan Muhyiddin Yassin? Kita bukan tak tahu, tuan-tuan, dia sama-sama belajar dengan Idrus, dengan Peguam Negara. Kita tahu. We are not stupid. Kita pun tahu Ketua Hakim Negara ni betul lantikan daripada Tuan Mahathir. Tapi dia sama-sama belajar di UM bersama dengan Ismail Sabri. Itu sebab hari ini saya cakap terus terang, tuan-tuan. UMNO kena ada plan B. UMNO kena ada plan B. Saya bercakap berdasarkan maklumat. Ada setengah-setengah pemimpin tak setuju bila saya sebut nama Ismail Sabri. Tak setuju bila saya sebut nama pemimpin-pemimpin yang telah bekerja sama dengan Mahathir. Tapi saya cakap terus terang,
Saya meletakkan kepentingan parti di hadapan segala-galanya. Saya tahu apa saya cakap. Saya boleh kena contempt of court, boleh kena penjara lagi. Tetapi tuan-tuan, kalau kita semua jadi tikus, kita semua jadi pondan, tuan-tuan, macam mana parti ni nak bangkit dan memperjuangkan nasib rakyat? Dalam Malaysia ni, tuan-tuan, tak ada parti yang boleh jaga rakyat begitu baik, tak kira orang Melayu, orang India, orang Cina, selain daripada Barisan Nasional. Betul tak betul, tuan-tuan? Tak ada orang, tuan-tuan. Tak ada. Itu sebab pemimpin UMNO harus terima kasih. Kerana dikala kita kalah, tuan-tuan, kita tengok pemimpin yang jadi pemangku presiden, pemangku timbalan presiden, lari tak cukup tanah. Last kali tinggal Tok Mat seorang-seorang bertanding jawatan timbalan presiden lawan dengan Anwar Musa. Betul tak betul, tuan-tuan? Mana dia pergi? Ketika itu, tuan-tuan, dia membantu Tun Dr. Mahathir, tuan-tuan, untuk tarik ahli parlimen kita keluar, pergi menyertai Bersatu. Ketika itu, tuan-tuan, dia mengasut rakan-rakan di Sabah. Rakan-rakan di Sabah ni, saudara, ketua-ketua bahagian, habis semua disuruh masuk menyertai Bersatu. Nasib baik ada seorang daripada orang dia. Saya nak beritahu, hari ni saya nak beritahu, saya nak buka semua. Siapa nama Datuk Han? No? Datuk Han, ketua bahagian. Datuk Imran Han apa? Ada seorang ketua bahagian nama Datuk Han. Orang ni rapat dengan Hishamuddin, tuan-tuan. Cukup rapat. Tetapi bila dia tanya dengan Hishamuddin, apa sudah jadi Datuk Seri? Tuan-tuan tahu apa jawapan dia? Dia kata, you follow the rest. Join Bersatu. Dia suruh Datuk, bukan Kebahan susu politik dia. Saudara, itu sebab saya cukup marah. Ustaz Syabuddin, ahli parlimen Tasik Gelugu, juga marah dengan Hishamuddin, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya nak beritahu dengan tuan-tuan, dia disuruh menyertai Bersatu. Dia kata, Hisham akan menyusul kemudian. Tetapi tiba-tiba bila kita menang, saudara, kita menang di Cameron Highland, tiba-tiba tuan-tuan Hishamuddin tak jadi nak menyeberang ke Bersatu. Budak-budak dia, Kamsatun Sulaiman, Zulkifli Alwi, semua dah pergi dah ke Bersatu. Tiba-tiba dia tarik handbrake. Lepas dia tarik handbrake, tuan-tuan, dia mula menyara tiap-tiap bulan ketua-ketua UMNO bahagian. Saya bukan tak tahu, tuan-tuan, saya tahu. Ada ketua-ketua wanita bahagian, ada ketua-ketua puteri bahagian, ada ketua-ketua pemuda bahagian. Tiap-tiap bulan. Itu sebab pengaruh dia dalam parti sudah semakin hari semakin kuat. Sekarang ni, dia nak bertanding timbalan Perdana Menteri, dia nak bertanding timbalan Presiden. Datuk Seri Ismail Sabri tak nak bagi dia sebab dah berjanji dengan orang lain. Maka saudara, hari ini dia sedang tengok-tengok sama ada kursi Presiden itu boleh dia tandingi ataupun tidak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lah jadi macam saya, adakah tuan-tuan akan biarkan orang yang ketika kita kalah membantu musuh, tarik ahli parlimen kita lompat parti, tarik ketua-ketua bahagian kita lompat parti? Saudara, dan kawan kita tadi tu, siapa nama dia? Saya dah lama sangat tak jumpa dia. Yaakob Han. Berdasarkan maklumat yang saya terima daripada saudara Yaakob Han ni, saya buat laporan jawatan kawasan disiplin parti. Tapi malangnya, tuan-tuan, last kali saya pula yang kena jawatan kawasan disiplin parti. Tak apalah, ini asam garam kehidupan, tuan-tuan. Kita tak boleh biarkan. Itu sebab kita kena ada plan B, tuan-tuan. Saya cakap terus terang, kita kena bersedia sekiranya Datuk Seri Najib dipenjarakan dan dihantar ke Kajang ataupun Sungai Buloh. Kita kena terima hakikat. Kita kena terima hakikat. Kita harapkan Perdana Menteri boleh membantu memberikan keadilan. Saya cakap terus teranglah, minta maaf cakap, saya tak nampak dia ada keupayaan untuk membantu. Mungkin dia cuba, tetapi tak dapat. Tak berjaya sampai sekarang. Saudara,
Kalau dia tak berupaya, apa alasan dia tak upaya, tuan-tuan? Alasannya tidak ada lain, saudara, kerana hari ini dia tidak berkuasa penuh. Betul tak betul? Hari ini dia bukan Perdana Menteri seperti mana Perdana Menteri sampai Perdana Menteri yang ke-6 berkuasa, di mana kerajaan Barisan Nasional merupakan kerajaan yang menguasai kerajaan. Betul tak? Tapi dia hari ini hanya mewarisi kerajaan yang ditinggalkan oleh Muhyiddin. Dan Muhyiddin mengangkat dia sebagai Perdana Menteri kerana dia tahu, tuan-tuan, bahawa tak ada orang lain dalam UMNO ni yang dia boleh percaya. Nak letak Datuk Najib untuk jadi Perdana Menteri, silap-silap Datuk Najib pun hadapkan Muhyiddin ke muka pengadilan. Sebab berapa bulan kita darurat? 7-8 bulan kita darurat. Ingat lagi, tuan-tuan? 600 bilion, tuan-tuan, dibelanjakan tanpa dapat kelulusan Parlimen. Kerana di bawah ordinan darurat, mereka boleh membelanjakan duit negara atas alasan darurat tanpa mendapat kelulusan Parlimen. Dia takut benda ni dibuka, tuan-tuan. Saudara, nak letak Tok Mak Hassan, nak letak Datuk Zahid, lagilah dia takut. Betul tak betul? Saudara, itu sebabnya, saudara, hari ini UMNO kena pergi ke plan B.